Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Seperti biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bahagikan slot kita kepada dua bahagian, iaitu slot tadabbur Al-Quranul Karim dan juga slot Qamus Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelum kita masuk lebih panjang, lebih lanjut dalam bab tadabbur ini, suka saya ingatkan tuan-tuan Quran bersama dengan tuan-tuan, Quran terjemahan, supaya kita dapat menghayati, menghalusi dalam bab Al-Hashdul Fanni, iaitu pelbagaian kesenian yang ada dalam Quranul Karim dalam dua ayat yang hampir sama daripada surah yang berbeza. Kita akan bincangkan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita secara langsung pada hari ini ataupun pada hari-hari yang lalu, terus layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, buka surah As-Saba, juzuk 22, ayat yang ketiga. Tuan-tuan lihat, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Juzuk 22 ayat yang ketiga surah As-Saba, muka surat 428. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir telah berkata, apa dia? Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. La ta'tina as-sa'ah, tak datang kepada kami hari kiamat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala, hari kiamat pasti akan datang. La ta'tiyannakum 'alimil ghaib, dan Tuhan aku pasti datang kepada kamu, alimil ghaib, pasti yang ghaib, kiamat itu pasti akan datang kepada kamu. Okey, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak tersembunyi, la ya'zub, tidak tersembunyi apa? Anhu mithqalu dzarrah, sebesar zarah, fis sama wati wala fil ard, tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala sebesar zarah, sama ada di langit dan juga di bumi. Wala asgharu min dzalik, dan yang lebih kecil daripada itu. Wala akbar, dan yang lebih besar daripada itu, illa fi kitabim mubin, semuanya telah pun tertulis dalam kitabim mubin, kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Okey, wa rabbul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Okey, wa rabbi iaitu sumpah, demi Tuhan aku. Okey, demi Tuhan aku. Siapa Tuhan aku? Iaitu alimil ghaib, yang zat yang mengetahui perkara ghaib. Nampak? Qul bala wa rabbi, demi Tuhan aku. Siapa Tuhan aku? Alimil ghaib la ta'tiyannakum. Tuhan aku adalah alimil ghaib, iaitu yang mengetahui perkara ghaib. La ta'tiyannakum, pasti dan pasti hari kiamat akan datang kepada kamu. Okey tuan-tuan, tanda
pada juzuk ke berapa yang kita bincang ni? Muka surat 428. Seterusnya saya ajak tuan-tuan, ayat lebih kurang sama pada surah Yunus juzuk ke-11 ayat ke-61. Okey. Tuan-tuan jumpa pada muka surat yang ke-200 berapa? 16 215, muka surat 215 ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum syuhudan id tufiduna fihi وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Apa maksudnya? Ayat yang ke-61, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat daripada Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu pada waktu kamu melakukannya. Wa ma takunu fi sya'nin, tidak ada satu perkara. Wa ma tatlu minhu min Quran, tidak ada apa yang kamu baca iaitu daripada Quran. Wala ta'maluna min amal, dan tidak ada apa yang kamu lakukan illa melainkan kunna alaikum syuhudan, kami adalah menjadi saksi melihat kepada kamu. Ittufiduna fih, tidak ittufiduna fih, ketika tufiduna fih, kamu melakukan perkara tersebut. Okey. Wa ma ya'zub, apa itu wa ma ya'zub? Iaitu tidak tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mim mithqali dzarrah, tak tersembunyi apa? Mim mithqali dzarrah, walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi, sebesar atom. Fil ardi, apa yang ada di bumi, wala fis sama, ada apa yang ada di langit. Wala asghara min zalik, walaupun dan tidak tersembunyi apa yang lebih kecil daripada itu, wala akbar, lebih besar daripada itu, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya tercatat dalam Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan sama-sama kita tadabbur ayat surah Yunus ayat 61 dan juga surah Saba juzuk 22 ayat yang ketiga. Tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab al-hasydul fanni, iaitu ayat yang sama tetapi kesenian dalam uslub ayat ini berbeza. Tuan-tuan lihat berbeza tersebut kerana apa? Yang pertama, tuan-tuan lihat la ya'zubu, nampak dalam surah Yunus wa ma ya'zubu, dalam surah Saba apa? Dalam surah Saba la ya'zubu, ma ya'zubu la ya'zubu, makna sama, ma makna tidak, la makna tidak, nafi. Tapi sebab apa diletakkan la dan juga ma, itu kita akan bincangkan. Kemudian yang kedua, wa ma ya'zubu an rabbika, diletakkan an rabbika, tapi berbeza dalam surah Saba diletakkan la ya'zubu, tak letak an rabbika, anhu, dhamir saja. Kemudian tuan-tuan, di dalam surah Yunus diletakkan ayat, diletakkan kalimah apa? Mim mithqali dzarrah, ada min, tetapi dalam surah Saba la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada min, harfun jar tidak ada. Nampak kesenian yang ada dalam Quran? Sudah pasti setiap huruf dan juga kalimah word itu ada memberi implikasi makna dan juga sebab yang tertentu. Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam surah Yunus, tuan-tuan balik Quran bersama dengan tuan-tuan, tanda juzuk surah Saba muka surat 428,
dalam surah Yunus ayat 2, muka surat 215. Kemudian tuan-tuan lihat yang seterusnya dalam surah Yunus diletakkan fil ardi wala fis samai, letakkan bumi baru langit. Berbeza dengan surah Saba diletakkan langit-langit plural, bukan lagi mufrad, langit-langit. Okey, kemudian barulah bumi. Nampak tadi bumi dalam surah Yunus fil ardi wala fis sama, tetapi di dalam surah Saba fis samawati wala fil ard, bumi dan langit, langit dan bumi. Terbalik. Kemudian diletakkan plural jamak pada surah Saba, diletakkan mufrad singular pada surah Yunus. Okey, tuan-tuan nampak setakat tu perbezaan yang saya bagi tahu. Okey. Sekarang kita lihat seterusnya, wala asgharu min zalik diletakkan rafa'. Nampak tak dalam surah Saba? Wala asgharu wala akbaru, rafa' baris depan. Tetapi dalam surah Yunus apa dia? Wala asghara, nasab fathah baris atas. Wala akbara baris atas. Okey. Kita kembali balik akan huraikan satu persatu apa yang kita sebutkan tadi dalam surah Yunus dan juga surah Saba. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan secara halus dalam surah Yunus diletakkan wama ma ya'zubu, tidak, ma tu manafi, tidak tersembunyi. Ya'zub makna apa? Tersembunyi. Dalam surah Saba diletakkan la ya'zubu, tidak, la tidak, tersembunyi. Ya'zubu makna tersembunyi. Okey. Okey. Kalam, perbincangan. La dalam surah Saba, la perbincangan. Sebab apa diletakkan la, tidak diletakkan ma dalam surah Saba? La ya'zubu, bukan ma ya'zubu surah Saba. Kerana apa? Kerana perbincangan mengenai tentang hari kiamat. Konteks cerita, siyaqul ayah dalam surah Saba adalah mengenai dengan as-sa'ah, hari kiamat. As-sa'ah adalah istiqbal, benda yang akan datang. Okey, benda yang akan datang. Bila datangnya kalimah la menunjukkan ke atas istiqbal dan juga nafi. Boleh? Apa itu la? La tu benda yang akan datang dan juga benda tersebut adalah penafian. Okey. Maknanya penafian untuk benda yang akan datang. Jelas? Dalam surah Yunus diletakkan wama ya'zubu. Ma ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kalam alal hal, mengenai dengan keadaan situasi. Okey. Ma ini terkhusus dengan binafil hal, penafian pada ketika itu. Penafian pada ketika itu. Okey. Makna binafil hal, ketika itu, bukan untuk akan datang, pada ketika itu. Jadi datang dengan setiap huruf ni pada tempat yang layak dengan dia. Ma untuk binafil hal, untuk yang sekarang ini. Adapun la untuk istiqbal, untuk yang akan datang. Jelas? Okey. Macam mana kita nak tahu akan datang ke hari kiamat? Dan macam mana kita nak tahu benda istiqbal akan datang tak akan datang? Tengok siyaqul ayah. Tuan-tuan, dalam ayat ketiga surah Saba kita bincangkan wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah, tidak datang kepada kami hari kiamat. Hari kiamat tak datang kepada kami. Nampak perbincangan kalam mengenai dengan as-sa'ah, hari kiamat. Okey, jelas. Menafikan dengan la.
lamma kana al-kalam 'ala as-sa'ah, bila diletakkan la, makna perbincangan ini ada, apabila perbincangan ini perbincangan mengenai dengan hari kiamat. Dia tak sebut wa qala alladhina kafaru ma ta'tina as-sa'ah. Sebab apa tak letak ma? Sebab bukan hari kiamat tu bukan sekarang, istiqbal, akan datang. Okey Dalam surah Saba disebutkan la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin. Nampak? La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin. Okey, dalam surah Yunus diletakkan wa ma ya'zubu ar-rabbika, wa ma ya'zubu ar-rabbika. Sebab apa di dalam surah Yunus diletakkan ismu zahir? Apa itu ismu zahir? Itu bukan dhamir. Dhamir lawannya ismu zahir, ismu zahir lawannya dhamir. Apa itu ismu zahir? Rabbika. Tapi di dalam surah Saba tak diletakkan ismu zahir, tapi diletakkan dia adalah dhamir. Sebab apa ya? Wa ma la ya'zubu anhu dalam surah Saba, anhu. Tuan-tuan, dalam surah Saba didatangkan dhamir kerana telah pun disebutkan ismu zahir sebelum daripada ini, iaitu disebutkan Rabb. Disebutkan apa? Rabb, ataupun disebutkan alimil ghaib. Nampak tak? Tuan-tuan lihat, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Okey, nampak disebutkan Rabbi alimil ghaib. Benda sama. Rabbi tu siapa? Alimil ghaib. Jadi badal. Rabbi tu siapa? Alimil ghaib. Alimil ghaib jadi badal kepada Rabbi. Okey. Benda sama. Rabb siapa? Alimil ghaib. Siapa itu alimil ghaib? Rabb. Jadi sesuailah la ya'zubu anhu, hu kembali kepada siapa? Kembali kepada Rabbi ataupun kembali kepada alimil ghaib. Kalaulah diulang balik, jadi tak cantiklah ayat dia. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhum la ya'zubu an rabbika. Ulang lagi Rabbi, dah sebut dah Rabbi tadi. Ulang lagi tak cantik. Jelas bila dah sebut ismu zahir, cukup sekali, yang lain semua letak dhamir. Samalah juga dalam bahasa English, dalam bahasa Melayu. Zaid telah pergi ke pasar, dia membeli, dia pergi, dia berjumpa dengan sekian, dia. Sebab apa dia? Takkan letak Zaid pergi ke pasar, Zaid membeli, Zaid menjual, Zaid berjalan. Semua nak letak ismu zahir, tak cantik. Jelas Dalam surah Yunus, sebab apa tak letakkan dhamir? Sebab dalam surah Yunus sebelum dia tak ada pun sebut tentang Rabb. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum syuhudan id tufiduna fih. Tak ada sebut Rabb. Wa ma ya'zubu 'an rabbika baru sebut. Di sini. Okey, tak boleh letakkan dhamir sebab ismu zahir tak ada sebelum dia. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi yang ketiganya, iaitu ada pun penambahan min. Di mana ya penambahan min dalam surah Yunus? Wa ma ya'zubu 'an rabbika mim mithqali dzarrah. Nampak mim mithqa, ada tambah min. Dalam surah Saba ayat yang ketiga tidak ada min. La ya'zubu anhu ya'zubu anhu mithqalu. Tak ada min mithqali. Tak ada sebab apa ya? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Siyaq, setiap ayat daripada keduanya berbeza, konteks jalan cerita. Al-kalam, perbincangan di dalam surah Yunus. Surah Yunus ni, kalam, cerita tentang apa konteksnya? Nak bagi tahu ilmu Allah Ta'ala ni mencangkupi segalanya. Mencangkupi segala-galanya. Maksudnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencangkupi juga terhadap perkara yang ghaib. Dia mengetahui setiap sesuatu perkara ghaib tak ghaib, semua Allah Ta'ala tahu. Dalam siyaqul ayah, dalam konteks cerita ayat pada ayat 61 surah Yunus tu nak bagi tahu ihatatu ilmillah bi'ilmil ghaib. Ilmu Allah mencangkupi semua perkara ghaib tak ghaib, semua Allah Ta'ala tahu. Sebab itu dalam awal-awal surah Yunus ayat ke-61 ni, ayat 61 yang first, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Okey, syuhudan. Allah Ta'ala menyaksikan semua sekali perbuatan kamu, perkara, bacaan Quran dan sebagainya. Okey. Adapun dalam surah Saba, Al-Kalam, surah Saba ayat ketiga, perbincangannya adalah ibtidaan, secara mula-mula. Dalam ayat yang ketiga surah Saba, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'atu. Nampak, as-sa'ah, perbincangan awalnya mengenai dengan hari kiamat. Okey. Kemudian datangnya dengan alimil ghaib taba'an lis-sa'ah. Datangnya wa qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Zat yang mengetahui perkara ghaib. Datangnya itu mengikut as-sa'ah. Sa'ah dulu, selepas tu hari kiamat dulu, kemudian barulah alimil ghaib. Okey. Adapun dalam surah Yunus, perkataan mula-mula ayat 61 adalah mengenai dengan ilmul ghaib. Okey, ilmul ghaib. Dan juga miqdar, miqdar ilmillah, iaitu kadar pengetahuan Allah, mencangkupi pengetahuan Allah setiap sesuatu. Okey. Jadi sesuailah diletakkan penambahan min dalam surah Yunus, nak membagi tahu ilmu Allah adalah al-ihatah bikulli syai', mencangkupi semua sekali. Itu makna min. Dipanggil ini adalah penambahan min ini adalah al-istighraqiyah, iaitu keseluruhan yang ditaukidkan, yang ditegaskan, yang mencakupi setiap yang disebutkan. Jadi semua yang disebutkan, tak disebutkan, semua yang ada, yang tak ada, yang ghaib, semua dalam pengetahuan Allah. Itu makna min, al-istighraqiyah al-muakkadah. Okey. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Saba, dia berbeza. Tuan-tuan lihat sekali, saya bagi tahu. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Saba. Kalau tuan-tuan lihat, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Ini ayat yang pertama, ayat 61 ni, ayat yang first, ayat 61 ni cerita tentang apa awal-awalnya? Cerita tentang semua pergerakan, bacaan Quran, perbuatan, semuanya Allah Ta'ala saksikan. Okey, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saksikan. Makna semua dalam ilmu Allah. Nampak Itu mula-mula. Tapi mula-mula dalam suratul Saba pada ayat ketiga, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah.
Cerita tentang apa? Hari kiamat, as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Alimil ghaib lepas dia. Nampak tak? Nak bagi tahu mengetahui perkara ghaib, zat yang mengetahui perkara ghaib diletakkan lepas hari kiamat. Berbeza pada surah Yunus yang first kali dibincangkan adalah mengenai tentang pengetahuan Allah terhadap setiap sesuatu perkara yang ghaib. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita lihat dalam surah Yunus ditakdimkan, dikedepankan as-samawat. Dalam surah Sabah dikedepankan as-samawat, langit dan juga bumi. Nampak tak? Tengok surah Sabah muka surat 428, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Nampak? Fis samawat, langit, wala fil ard, di bumi. Langit dulu baru bumi. Berbeza dalam surah Yunus, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat 61, kalau tuan-tuan perhatikan, dia letakkan apa? Bumi dulu, baru langit. Nampak tak? Diletakkan fis sama, diletakkan apa? Diletakkan fil ardi, bumi dulu, wala fis sama, tidak di langit. Langit nombor 2. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa ya? Sama juga. Tuan-tuan lihat, kerana al-kalam, perbincangan dalam surah Sabah, surah Sabah adalah mengenai dengan hari kiamat. Urusan hari kiamat, perkara hari kiamat ini datang daripada langit dulu, selalunya datang daripada langit dulu. Dia bermula dengan ahlus sama, dengan penduduk langit dulu. Sebab tu tuan-tuan lihat, kalau tuan-tuan tak percaya macam mana datang dari langit dulu, tuan-tuan lihat dalam surah Zumar ayat ke-68. Juzuk ke berapa ni? Juzuk yang ke-24. Satu lay, dua lay, okey, dua lay plus satu page. Okey, dua lay plus satu page. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala fa sa'iqa, matilah makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Nampak tuan-tuan lihat, bila ditiup sangkakala, siapa yang dimulakan dulu? Penduduk langit ke penduduk bumi? Quran sebut fa sa'iqa man fis sama'. Disebutkan langit dulu baru bumi. Penduduk langit dulu baru penduduk bumi. Dalam surah An-Naml ayat ke-87, juzuk ke-20, satu lay plus satu page, juzuk yang ke-20, bawah sekali tu. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada hari yauma yunfakhu fis sur, ditiup sangkakala, fa fazi'. Siapa yang fazi'? Siapa yang takut? Man fis samawati wa man fil ard. Tuan-tuan tengok, fazi' ni sama ada takut ataupun mati. Man fis sama, dimulakan fis sama, penduduk di langit, kemudian baru penduduk di bumi. Illa man syaa Allah, melainkan siapa yang Allah Taala kehendaki. Tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Quran kita, huruf fa, apa maksud fazi'? Takut ataupun mati, fazi'. Okey. Tuan-tuan buka muka surat yang ke berapa tu? Muka surat yang ke 162. Fazi'a yafza'u, makna terkejut, ketakutan, takut. Berlaku hari kiamat, rasa terkejut dan takut. Okey. Tengok daripada perkataan fazai'in, muka surat 162. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi bila mana disebutkan, bila mana didahulukan perkataan bumi baru langit, dalam surah Yunus, al-kalam ala ahli al-ard, perbincangan
siyaqul ayah, konteks cerita dalam ayat tersebut adalah mengenai dengan penduduk bumi. Sebab tu kita lihat dalam surah Yunus ayat 61 ini, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fih. Jadi munasabah, kesesuaian, didahulukan bumi dalam surah Yunus, baru letakkan langit. Sebab apa? Sebab ceritanya tentang penduduk bumi, ceritanya tentang situasi penduduk bumi. Dalam kitab Kasyaf, Imam Zamakhsyari dalam ayat ini dikatakan kerana apakah didahulukan bumi ke atas langit dalam surah Yunus, berbeza dalam surah Saba. Surah Saba diletakkan langit dulu, alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard. Imam Zamakhsyari menjawab dalam kitab Kasyaf, haqqus sama an tuqaddim 'ala al-ard. Hak langit didahulukan, hak langit ke atas bumi. Tetapi apabila menyebutkan tentang syahadah, nampak tak? Illa dalam surah Yunus tadi, apa, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fih. Syuhudan makna syahadah. Bila disebutkan penyaksian Allah Ta'ala ke atas urusan penduduk bumi, tentang perihal penduduk bumi, tentang amalan penduduk bumi, dan sampai semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan, mendahulukan perkataan bumi baru langit. Sebab cerita tentang penduduk bumi. La ya'zubu anhu la amadzalika an qaddamal arda 'ala as-sama'. Okey. Jadi sesuailah didahulukan al-ard, bumi berbanding dengan langit. Okay, cukup sekadar itu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam slot tadabbur kita pada pagi yang mulia ini, dalam konteks, dalam bab al-hasydul fanni, iaitu kesenian yang pelbagai dalam surah yang berbeza, ayatnya lebih kurang sama. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita terus lihat dalam perbincangan kita dalam slot yang kedua, Qamus Al-Quranul Karim, dalam membicarakan huruf jim. Mungkin kita tak sempat habislah, tak sempat habis, dan diberitahu insya-Allah ini minggu ini adalah minggu yang terakhir kita, yang diberitahu kepada saya minggu ini minggu yang terakhir, dan kita tak sempat habis kerana banyak satu kotak merah ni. Mungkin minggu-minggu yang terakhir ini kita cuba sekadar mana yang mampu, kerana akan ditutup tirai pengajian bahasa Arab Al-Quran sangat mudah ni, kerana dah menjangkau hampir 200 episod yang ke 200. Jadi mungkin minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita lihat perkataan yang kita nak bincang pada hari ini pada muka surat yang ke-80. 80 berapa tu? Muka surat yang ke-86. Perkataan yang kita nak bincangkan jim lam waw. Jim lam waw. Okey. Jalla makna menzahirkan. Tajalla menzahirkan juga, menzahirkan nur Allah. Jala'un makna mengosongkan tempat, pindah, mengusir. Okey. Sebab itu kalau jala'un ni daripada ajala asalnya, ajala yujli, ijla'an, jala'un. Apa itu jala? Ajala, ajlaan.
Ajala lepas dia mutaaddi dengan huruf jar iaitu an. Ajalaitul qaum an manazilihim. Fajalau anha. Okey. Tuan-tuan lihat dalam Quranul Karim Suratul Hashr juzuk ke-28. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Okey, apa tuan-tuan lihat terjemahan Suratul Hashr juzuk 28 muka surat 545 pada ayat yang ketiga. Sekiranya tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran, al-jalak, pengusiran terhadap mereka, pasti Allah akan mengazab mereka di dunia. Makna menghalau, jalak. Dalam bab tuan-tuan belajar dalam usul fiqh ada dipanggil sebagai qiyas. Qiyas jali. Qiyas jali ni makna qiyas yang jelas lah, yang zahir, yang jelas. Okey. Dalam Quran, dalam juzuk ke-30 dalam surah Wal-Laili Idza Yaghsha, Wal-Laili Idza Yaghsha Wan-Nahari Idza Tajalla. Okey, apa maksud tajalla? Tersingkap. Apabila siang dia tersingkap, nampak terang, jelas. Okey. Dalam suratul A'raf juzuk ke-9, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali lil jabali. Okey, kisah Nabi Musa nak minta lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata lihat kat bukit je. Allah Taala zahirkan tajalla rabbuhu lil jabal. Allah Ta'ala zahirkan cahaya dekat bukit. Nabi Musa pengsan, tak mampu untuk terima, tak mampu untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Juzuk ke-9, tuan-tuan buka muka surat yang 1 ke 167. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ayat 143. Apabila Allah Ta'ala menzahirkan dirinya, menzahirkan cahayanya ke gunung tersebut, dijadikannya gunung itu hancur, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungkur pengsan. Ulama tafsir ada yang mengatakan Tuhan yang menzahirkan diri kepada gunung itu ialah kebesaran, menzahirkan kebesaran kekuasaan Allah. Dan ada pula yang mentafsirkan bahawa yang dizahirkan itu hanyalah cahaya Allah. Pelbagai pendapat ulama tafsir lah. Bagaimanapun, zahirnya Allah itu bukanlah zahir seperti makhluk, hanya saja zahir yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala menzahirkan, zahir itu apa? Makna zahir sesuai dengan sifat Allah, yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang berikutnya dipanggil sebagai jim mim ha. Jamaha yajmahu, berdegil ataupun menjadi liar. Wa hum yajmahun, dalam surah apa tu? Surah Taubah juzuk 10. Juzuk 10 16 plus 1 page. Betul tuan-tuan lihat dekat ayat zakat lah, mengenai amil zakat tu. Pada ayat wa hum yajmahun di mana? Jamaha yajmahu pada ayat muka surat 196 surah Taubah
ayat ke-57. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan, law yajiduna malja'an, tempat malja' perlindungan, aw magharatin, ataupun lubang-lubang, gua-gua, magharas ni gua-gua lah, aw muddakhalan, ataupun tempat masuk lubang, makna lubang dekat tanah lah. Lawallau, pasti mereka pergi, ilaihi, kepadanya, wa hum yajmahun, dengan secepat-cepatnya, yajmahun. Kalau di sini makna mereka pergi dengan cepat, tapi dalam kamus Quran kita ni dia kata berdegil. Mereka pergi kepada keadaan mereka degil, mereka menjadi liar. Sebenarnya asal perkataannya jamah yajmahun ni pada kuda. Bila penunggang kuda tu dia nak lajukan kudanya, lajukan larian kudanya. Jadi jamaha yajmahu lebih ablaq, lebih mubalaghah lagi pada nasyat. Nasyat ni mana cergas, dia tak duduk diam, cergas. Jadi jamaha yajmahu lebih lagi cergas daripada nasyat. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat jim mim dal. Jamidun, tidak bergerak dan berganjak. Jamid. Okey. Jim mim dal. Jamidun, makna tidak bergerak dan berganjak. Jamidun, jamidatan. Dalam surah apa tu? Jamid. Dalam surah apa ya? Tuan-tuan tengok juzuk yang ke-8 akhir tu ada tak? Jamidatan. Tak istihdar, tak terlintas di fikiran saya di mana perkataan jamid, tapi ada lah beberapa tempat dalam Quran. Tuan-tuan lihat dalam surah juzuk yang ke-25, akhir juzuk 25, suratul Jasiyah, tengok. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Tak ada tak ada di sini. Jadi tuan-tuan tengoklah di mana ayat yang ada. Ada dalam 2-3 tempat, cuma saya tak istihdar, tak terlintas di fikiran saya sekarang ini. Saya minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan cari Kemudian perkataan yang kita nak bincang, jim mim mim, jammun. Jammun ni maknanya yang banyak. Tuan-tuan lihat dalam suratul Fajri, wal fajri wal layalin ashr. Dalam suratul Fajri, di mana tu? Muka surat 593. Hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kamu akan suka kepada harta dengan kesukaan yang banyak, suka sangat-sangat. Okey. Seterusnya perkataan apa? Jim nun fa janaf. Jin nun fa janafun, menyimpang. Tajanafa, menyimpang, tersasar. Okey.
Kalau sebut jummatil ma' maknanya kebanyakan air. Jummatil ma'i, kebanyakan air. Okey. Sekarang tuan-tuan lihat perkataan yang kita nak bincang apa? Jim nun fa. Okey, jim nun dan fa. Janafun, janafun. Janafun ni maknanya mailun fil hukmi, cenderung kepada satu hukum. Dia zalim lah. Mailan zahirun, kecenderungan yang zahir. Ghairu mutajanifil li ismin ma'il ilaihi. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang kedua dalam suratul Baqarah. Sebelum ayat puasa faman khafa min musin janafan, muka surat 28. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Barang siapa yang takut, khawatir terhadap orang yang berwasiat musin janafan, berlaku berat sebelah, kecenderungan ke satu pihak, berat sebelah makna zalim lah, tak berlaku adil, berat sebelah. Ataupun isman fa aslaha bainahum, maka damaikanlah sesama mereka. Satu lagi famanitturra ghairu mutajanif, dalam awal suratul Maidah, juzuk yang ke-6. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-6 suratul Maidah, ayat yang ke-berapa? 4 ke 5, ayat yang ketiga, ayat ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, sampai ayat akhirnya, iaitu ayat ketiga akhir, famanitturra ghairu baghin wala famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanif, daripada tajanafa yatajanafu tajanufan, mutajanif. Siapa yang terpaksa dalam situasi makhmasah, kebuluran, kelaparan, terpaksa makan bangkai, ghairu mutajanif, tanpa sengaja mahu berbuat dosa, mutajanif, tanpa berat untuk melakukan dosa. Makna bukan disengaja untuk makan, tidak, tapi memang terpaksa. Okey, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha menyayangi, mengasihi. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincang pada muka surat 87, iaitu jim nun ya, janan. Janan ni hasil buahan. Kalau janiyun, buah yang baru dipetik. Jim nun ya. Janan itu samarah, aku petik buah. Okey, janan itu samarah. Tusaqit alayki rutaban janiyya. Kisatu Maryam alaihi salatu wassalam, kisah Maryam. Banyak apa yang digunakan al-jani ni mengenai apa yang kita tengok dalam surah Maryam tu. Kita tengok dalam surah Maryam, tusaqit alayki rutaban janiyya. Surah Maryam satu lai, juzuk 16, satu lai surah Maryam. Ayat bawah sekali, ayat 25 surah Maryam, muka surat 306. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Okey, wa huzzi ilaih, goncangkanlah kepada kamu. Goncang apa tu? Bijid'in nakhlah, pangkal pohon kurma tadi, ke arah kamu. Tusaqit alayki, akan gugur kepada kamu rutab, buah kurma lah, rutab, buah kurma yang ranum, sebelum jadi tamar. Tamar tu buah tu kurma kering, rutab buah kurma yang basah. Janiyya, buah kurma yang masak. Janiyya, yang boleh dipetik lah. Janiyya makna apa? Yang
buah baru dipetik. Yang boleh dipetik. Rutab yang dipetik. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Tusaqit, saqata yusaqitu, tusaqit, maka pohon kurma tadi akan gugur kepada kamu. Dia akan menggugurkan apa? Rutaban, buah rutab yang boleh dipetik. Okey, seterusnya kita lihat jana. Janan wa janal jannataini, dan surah apa ni? Suratul Rahman. Suratul Rahman. Wa janal jannataini, dan juzuk 27. Di mana? Pada ayat 54. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqa. Mereka bersandar di atas pemaidani yang bahagian dalamnya daripada sutera yang tebal. Wajanal jannataini, dan wajana, jana, dan buah-buahan, dan apa, buah-buahan kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Jana dapat petik, dan orang yang dekat dapat memetik jannatain, buah daripada dua syurga. Okey. Jannah ni, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan, maknanya petik, tapi diisti'arahkan. Perkataan petik ni dipinjam, dipinjamkan. Ustu'ira min zalik, dipinjamkan daripada jana. Mana petik ni iaitu jana fulanun jinayatan, iaitu melakukan jenayah. Jadilah ijtarama pun melakukan jenayah juga. Okey, jadi jana ni asalnya petik, tapi diisti'arahkan. Okey, perkataan itu jadilah jana fulanun, makna membuat jenayah. Okey, cukup sekadar itu dulu. Nanti kita akan masuk pula perkataan jim hazal, insya-Allah taala. Cukup sekadar itu dulu perempuan mengenai qamus al-Quran kita. Insya-Allah kita akan habiskan juga muka surat 87 ini esok, insya-Allah, iaitu perkataan jim. Banyak pada muka surat 87 ni. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah esok juga kita akan habiskan untuk huruf jim. Sebelum kita masuk huruf ha, InsyaAllah paling kurang sebelum daripada akhir minggu ini, InsyaAllah kita doakan semoga kita dapat habiskan huruf ha sekadar yang mampu. Kalau boleh, kalau tidak, tuan-tuan boleh rujuk sendirilah dalam qamus Al-Quran kita ini. Jadi semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, memanjangkan kebaikan. Dan juga seterusnya yang terlepas mengikuti daripada awal pengajian kita, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist yang telah dibuat oleh admin kita. Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.